Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi ke? Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada semua anak-anak murid cikgu daripada kelas 3 Budi. Hai, cikgu minta maaf lambat hari ni sebab macam-macam hal. Cikgu sibuk juga dengan urusan SPM sebab cikgu guru kelas. Jadi banyak benda lah cikgu kena settlekan tentang kelas Form 5 cikgu yang nak ambil exam pada minggu depan. Tapi anyway benda tu dah settle dah. Baru nak tengok awak punya kelas ni. Jadi lambat hari ni kita start. Cikgu mohon maaf sangat. Okey, tadi cikgu dah tinggalkan arahan tentang apa yang awak kena buat dalam Telegram. Okey, so sekarang kita nak buat latih to be. Kita nak buat latihan pengukuhan tentang tajuk 2.2. Tajuk 2.2 kita adalah pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. So, cikgu dah cover untuk tajuk 2.2 dari segi penerangannya. Jadi hari ini kita nak tengok praktis formatif 2.2. Untuk pengetahuan awak, kalau cikgu mengulang tajuk itu, maknanya cikgu buat tajuk yang sama untuk beberapa sesi, itu menunjukkan tajuk itu sangat penting. Dan tajuk itu perlu banyak latihan untuk bagi penambahbaikan pemahaman awak tentang tajuk tersebut. Okay, jadi hari ni kita nak buat 2.2. Arahan semua cikgu dah bagi dalam Telegram. Awak dikendaki salin soalan dalam buku tulis yang kecil warna brown tu. Buku latihan biasa tu Okey, kita pergi kepada soalan 1. Apakah faktor yang menentukan kadar pertukaran gas oksigen di dalam alveolus dan kapilari darah? Apakah faktor yang menentukan peresapan tu berlaku atau tidak berlaku? Okey, jawapan dia adalah perbezaan kepekatan gas. Maksudnya, contoh cikgu bagi keadaan dalam alveolus kita. So alveolus kita ada banyak kapilari darah dekat luar dia. Jadi peresapan gas oksigen berlaku adalah dari alveolus pergi ke kapilari darah. Pergerakan itu ada disebabkan oleh dalam alveolus yang ada banyak oksigen. Dalam alveolus banyak oksigen, kapilari darah rendah oksigen. Maka pergerakan peresapan seperti yang cikgu mention dalam video akan berlaku dari kawasan yang banyak oksigen pergi ke kawasan yang sikit oksigen. Jadi peresapan akan berlaku dari alveolus pergi ke kapilari darah. Okay? Sebab ada perbezaan kepekatan gas di situ. Alright, so itu jawapan untuk nombor 1. Soalan kedua, huraikan keadaan bagi proses yang berikut. Huraikan keadaan bagi proses yang berikut. Jawapan untuk soalan A, hemoglobin ditukar menjadi oksihemoglobin. So keadaan macam mana kita bentuk oksihemoglobin? Soalan dia. Okay. Jawapannya, dalam keadaan tinggi oksigen, hemoglobin bergabung dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin. Cikgu ulang balik Dalam keadaan banyak oksigen ataupun dalam keadaan tinggi oksigen, hemoglobin bergabung dengan oksigen dan membentuk oksihemoglobin. Soalan minta kita huraikan. Jadi kita huraikan dalam bentuk pernyataan. Okey? Itu untuk A. Untuk B, soalan minta huraikan proses oksihemoglobin diurai menjadi hemoglobin semula. Jadi untuk soalan B, jawapannya dalam keadaan rendah oksigen, oksihemoglobin terurai membentuk hemoglobin dan oksigen. Pendek jawapannya tapi padat. Okay. Untuk 2B, soalan minta kita huraikan macam mana nak dapat semula hemoglobin. So kena pecahkanlah. Oksihemoglobin tadi perlu dipecahkan. Pemecahan ataupun penguraian oksihemoglobin berlaku dengan syarat kawasan tempat itu mengandungi oksigen yang sedikit. Okay, so itu untuk soalan 2. Siap. Pergi kepada soalan 3.
Tuliskan persamaan kimia yang memerihalkan respirasi sel. Untuk soalan 3, dia minta kita tulis persamaan kimia kan? Okey, jawapan dia ada pada buku teks muka surat 55 dekat nombor 5 tu. Dekat nombor 5. Ada dia tulis situ. Di dalam sel badan, oksigen yang meresap mengoksidakan molekul glukosa kepada karbon dioksida, air dan tenaga melalui proses respirasi sel. Okay? So, persamaan yang awak kena salin tu yang dekat bawah tu. Yang dekat bawah panjang tu. Glukosa, dia tulis dekat situ, glukosa tambah oksigen, anak panah, karbon dioksida, tambah air, tambah tenaga. Okay? Itu yang awak kena salin. Tapi kaedah membacanya, nak baca dia, kita kata glukosa bertindak balas dengan oksigen membentuk karbon dioksida, air dan tenaga. Tengok tu cikgu langsung tak sebut tambah lah, nak panah, tak ada Lepas tu kita membaca persamaan kimia, kita kena translatekan tambah-tambah tu bergabung, bertindak balas. Okay? So itu jawapan untuk soalan nombor 3. Mudah sahaja. Okay? Now soalan keempat. Okay. Apakah yang terjadi kepada kecekapan pertukaran gas oksigen di dalam badan manusia pada altitude yang tinggi? Jelaskan jawapan anda. Okey. Untuk pengetahuan awak soalan ini hampir tiap-tiap tahun kot keluar tanya tentang keadaan yang kurang oksigen ni. Jadi dalam soalan nombor 4 ini adalah mirip soalan PT3 kalau tak salah cikgu 2 tahun lepas. Okay, soalan dia miriplah hampir-hampir dengan soalan ini. Okay, jadi kita tak cerita dulu. Apa itu altitude? Altitude bererti kawasan tanah tinggi. Jadi kalau cikgu ambil contohlah dekat dengan kita, altitude tinggi tu macam Genting Highland, macam Cameron Highland, macam Fraser's Hill. Okay, itu adalah tempat-tempat yang beraltitude tinggi. Jadi, bila kita berada pada kawasan altitude tinggi, dia punya ketebalan oksigen dalam udara adalah rendah. Okay, oksigen tak banyak dalam udara di altitude yang tinggi. Jadi, bila oksigen tak banyak, maka badan kita akan struggle untuk dapatkan oksigen tadi. Oleh itu, kita katakan jawapan bagi nombor 4 ialah pada altitude yang tinggi, kepekatan oksigen adalah rendah. Kecekapan pertukaran gas menjadi rendah. Pada altitude tinggi, kepekatan oksigen adalah rendah. Maka kecekapan pertukaran gas juga menjadi rendah. Kadar resapan oksigen dari alveolus ke kapilari darah menjadi kurang. Okey, itu jawapannya. Alright, soalan ini cikgu ulas balik soalan ini. Dia kata, macam manakah kadar pertukaran gas? Itulah dia kecekapan gas, okey? Bagaimanakah kadar resapan gas terjejas apabila kita berada di altitude yang tinggi? Jadi bila kita berada di altitude yang tinggi, oksigen dalam udara itu kurang. Jadi bila oksigen dekat luar kurang, maka kurang jugalah yang dipindah masuk ke dalam badan kita. Maka kecekapan pertukaran gas menjadi rendah. Okay? So, selesai untuk soalan 4. Soalan 4 adalah soalan kebat. Ramai anak-anak murid perimbun suka nak mendapat markah yang penuh bagi soalan nombor 4. Okay? Nah, kita pergi kepada soalan terakhir iaitu soalan nombor 5. Nyatakan 4 adaptasi yang mempengaruhi kecekapan alveolus bagi memaksimumkan pertukaran gas di dalam badan. Okey, soalan ini sebenarnya awak boleh jawab sebab cikgu dah bagi kerja. Cikgu dah suruh awak untuk buat nota tentang 4 adaptasi
alveolus untuk pertukaran gas. Awak dah buat belum? Nota yang 4 ni, cikgu suruh buat dalam buku nota. Dah buat ke belum? Nur Azian binti Rosli just join. Okay, hello, welcome. Tak apa ya, kalau awak terlepas pun cikgu rekod. Nanti cikgu akan bagi video, cikgu send juga dekat awak. So awak tidak tercicir apa-apa lesson. Okay? Nota dah buat belum? Dah. Okay, bagus. Okay, sebenarnya soalan tu cikgu memang suruh buat nota sebab yang itu tak pernah tercicir daripada PT3. Pasti tanya awak. Pasti tanya salah satu adaptasi alveolus. So kita mesti tahu. Okay? So kita tengok apakah 4 adaptasi. Siapa nak cuba? Ada tak yang nak cuba? Kelembapan dinding alveolus. Bagus Fadila. Kelembapan dinding alveolus. Okey, cikgu nak minta awak perbaiki jawapan awak. Tepatkan lagi jawapan. Untuk jawapan Fadila ya. Fadila tukar kepada permukaan alveolus yang lembab. Kita bagi tahu siap-siap. Alveolus tu permukaan dia lembab. Okey? So Fadila tukarkan sikit ya jawapan tu. Bagus cubaan tu. Kelembapan dinding alveolus tu awak tukar kepada dinding alveolus yang lembab. Tahniah, bagus. Okey, itu yang pertama, dinding alveolus yang lembab. Yang kedua, ada siapa-siapa nak cuba lagi? Luas permukaan alveolus. Bagus tu, Puan Wikiat. Okey, perbaiki jawapan awak. Awak cakap, awak tulis dekat situ, permukaan alveolus yang besar. Okey, itu yang kedua. Permukaan alveolus yang besar tu datang daripada bilangan alveolus yang banyak. Okey, contoh cikgu ubah suai sikitlah ayat dia. Cikgu katakan macam ni. Terdapat berjuta-juta alveolus yang memberikan permukaan alveolus yang besar. Itu lebih tepatlah. Okey, kalau kita explain. But jawapan itu masih boleh digunakan. Permukaan alveolus yang besar. Okey. Poin yang ketiga, adaptasi yang ketiga. Adaptasi yang ketiga, jaringan kapilari yang meliputi alveolus. Tepat, yang ini memang tepat poin dia. Nur Azian binti Rosli, betul ya? Jaringan kapilari yang meliputi alveolus. Betul. Alveolus kita bulat, dekat luar dia ada banyak kapilari darah. Jadi kapilari darah tu, jaringan yang banyak itu memudahkan dan mencepatkan pertukaran gas. Betul. Pandai awak. Okey, itu yang nombor 3. Yang keempat. Siapa nak cuba? Okeylah, cikgu bagi clue lah. Ketebalan dinding alveolus dan kapilari darah. Fadila. Okey, cikgu perbaiki jawapan awak. Kita tulis dekat situ, ubah sikit ya. Dinding alveolus setebal 1 sel. Okey, lebih tepat lagi macam tu. Dinding alveolus setebal 1 sel. Okey, tu baru tepat jawapan dia. So awak ada jawapan dah siap-siap tu, cikgu dah bagikan ayat yang tepat untuk menceritakan tentang adaptasi alveolus. Ada 4. Okey, so ada sebarang soalan tak untuk praktis formatif 2.2? Anyone ada soalan? Ada sesiapa yang ada soalan? Boleh ke? Oh, kita ada 12 orang. Okey, tak ada. Azian okey ya? Okey, Alhamdulillah. Kita ada 12 orang online. Alhamdulillah. Cikgu very happy. Dapat seorang 2 pun cikgu sangat gembira dah. Alhamdulillah dapat 12 orang. Okey? So, itu sahaja untuk hari ini. Kita hanya nak bincangkan praktis formatif 2.2. Alah Miko, kesian Miko baru join. Miko don't worry ya, cikgu tetap rekod, nanti cikgu akan send video so you boleh tengok dan you boleh lengkapkan untuk jawapan praktis formatif 2.2. Okay, don't worry, jangan rasa sedih pula terlepas lesson. Okay, alright. So cikgu ingatkan sekali lagi, jangan lupa isi borang kehadiran. Borang itu sangat penting. Pastikan awak isi ya. Dan cikgu dah insert semua. Cikgu tengok tadi baru lebih kurang 4 orang je kot baru isi. Okay, ni ramai ni ada 13 orang. So make sure awak isi tu. Kalaupun awak tak mengikuti cikgu punya sesi GM, selagi awak melihat Telegram tu, awak masih boleh masukkan nama. Tak ada masalah ya. Cikgu very flexible. Cikgu tidak strict sangat. Okay. Yang penting masukkan kehadiran tu.
Okay, so thank you everyone. Terima kasih atas kehadiran semua. Okay, I'll see you again pada lesson yang akan datang. Okay, okay, bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama awak. Terima kasih kerana hadir. Bye. Ramai cakap terima kasih. Thank you. Thank you so much. Okay, bye.